Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Hidup Sederhana bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sipaikan umur kita lagi dan taruh lagi umur kita supaya kita bersama di dalam dunia ini. Jadi kita nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala dan masih lagi kita bersama dengan ruangan ini dalam kita nak faham tentang akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi bersama dengan akhlaqu al-ulama, akhlak para ulama, dan kita masih bersama dalam bagaimanakah akhlak ar-rasul, bagaimanakah Rasulullah melaksanakan akhlak yang terkandung dalam Al-Quran. Di dalam bahagia yang kita nak kecek ni insya-Allah, iaitu Rasulullah SAW selalu dia tu berbicara, selalu dia tu bertanggungjawab, selalu dia tu ambil peduli terhadap anak muridnya dan terhadap anak muridnya, iaitu Rasulullah SAW dia bukan sekadar dia mengajar saja, bahkan dia sara dan dia cara dengan bahasa kapun dia cakna dengan memberi tempat duduk pada mereka dan memberi pakaian pada mereka dan memberi makanan pada mereka. Seperti setara tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil mana duit itu? Duit sara sahabat-sahabat yang susah, mari duk belajar, nak tidur mana dan nak pakai pakaian ambil mana? Ya, itu semua tu daripada harta yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala lepas daripada peperangan. Bila adanya peperangan, maka kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagikan harta itu dan dia bagikan makanan-makanan yang dia dapat dan dia mendahului mereka ini belum daripada diri sendiri lagi. Maka Rasulullah SAW dia buat macam mana? Tengok setengah keadaan zaman ni bersama, zaman dulu bersama. Bahawa Rasulullah SAW dia buat tu, perkara Rasulullah buat tu, ulama tempat kita jawab juga. Di antaranya dia tu sara. Cara sampai dia tu minta. Kalau kata guru zaman learning tu dan zaman dulu bersama, budak susah mari daripada negeri luar misalnya, mari daripada Burma ke, mari daripada Cambodia ke, mari daripada Indonesia ke, mari daripada Vietnam ke, mari daripada mana-mana tempat, mari duduk di pondok, mari duduk di kawasan keliling rumah Tok Guru. Lepas tu Tok Guru tu usaha kecek dengan kampung, suruh sara, suruh cakna, wi makane, wi pakaian. Betullah dinamakan Tok Fakir. Salah satu sunnah juga tu. Tok Fakir. Tok Pakir tempat kita ni. Gapo dia mana Tok Pakir? Tok Pakir ni bahasa Jawi. Kalau kelik bahasa asal dia tu Tok Fakir. Mana tu? Fakir. Pelajar balik ke fakir. Mari nak mengaji susah. Tak ada tempat duduk, nak duduk pondok. Tak ada tempat duduk, nak buat asrama ke dia. Tak ada nak makan. Oi kampung ori.
Maka Rasulullah pun sama. Tengok keadaan pondok di masa dulu. Nah, masa dah ni sekarang sama. Masa sekarang, masa dulu sama. Nah, tengok di zaman Rasulullah pun sama juga. Rasulullah dia cara dan dia mendahului mereka. Dia hakikat pada tulabul ilmi. Pada orang ngaji tu. Betul lah dinamakan satu bahagian daripada pelajar Nabi ialah siapa? Ialah ashabus suffah atau ahlus suffah. Nampak tu? Sebab apa? Dia mai duduk tidur kat serami masjid Nabi SAW. Kata bilangnya dia tu ramai. Sampai setengah-setengah ulama kata sampai kepada 300. Hadut tupai-tupai serami-serami masjid Nabi. Nampak tu? Lepas Nabi nak sarah ambil duit mananya? Nabi dia cara. Nabi dia tu dah tempat duduk. Suruh tidur dalam masjid. Lepas tu pakai ye. Ambil pakai ye. Daripada harta-harta rampasan selepas pada peperangan. Dan beri makan ni. Kena cadai makan ni. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tu dia jang. Mendahului mereka itu. Mengutamakan mereka itu lebih pada dia sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Dan dia mendahului mereka lebih pada isteri dia. Dan keluarga dia lagi. Rasulullah SAW selalu tafaqud. Tafaqud mana tu? Jalan tengok, tanya khabar. Ada sakit, ada gapo. Rasulullah cara habis. Dalam di bawah perakan jaga Rasulullah SAW. Ini Masya Allah. Rasulullah SAW. Bila kita nak bila tu banyak. Rasulullah dia tu cara, makan ni, bertanggungjawab, cakno kepada pelajar-pelajar tu. Banyak kalau kita nak sebut banyak. Sebab itulah kita dapati ramai orang mari nak tupai duduk di masjid Nabi SAW. Terutamanya fuqara'ul muhajirin. Orang Ansar tak apa. Dia ada rumah dah. Orang Madinah dah. Tetapi orang muhajirin yang lari daripada bawa lari agama mereka itu, nak jaga agama mereka, tinggal harta di Mekah, tinggal keluarga di Mekah, lari sore selas punggung. Tidak ada gapo, maka terpaksa kena tidur di mana? Terpaksa kena tidur di masjid Nabi SAW. Bila duk belajar dengan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW fabana lahum saqifatan mudallalatan bijiwari hujuratihi wa masjidih. Rasulullah pun dia sambung serami. Serami dikeliling masjid dia tu dia sambung serami. Kalau kita kat rumah kita lah ni dia buat apa? Dia buat kansak. Kita kecek masa kampung kita tu. Sambung kaki limu. Sambung frabung. Sambung tu layar. Sambung serami. Buat apa? Nak biar orang duduk keliling tu. Buat apa Ustaz? Orang tak ada rumah. Orang tak ada rumah. Orang miskin. Orang fakir. Daripada muhajirin. Dan daripada orang Islam mari pada mana-mana. Sama pun. Maka di sini yang dinamakan as-suffah. Di sini kan dinamakan ahlus suffah. Ahli yang duduk di mana? Orang yang duduk di serami-serami, di kaki lima, di kansak-kansak, di apa? Mengata di tepi-tepi keliling rumah Nabi. Lepas tu Nabi buat teduh sikit dia bakat tidur situ. Masya Allah, ni Nabi dia kesian belah pada fak ni. Maka inilah dinamakan ahlus suffah. Maka orang tak ada umuh, ada apa, tempat wakah, tempat duduk. Nabi ni Masya Allah sungguh. Dia tak ada kira dia mana ni. Duk kira pada orang lain. Duk kira pada umat dia. Susah mari di masjid. Kadang-kadang dia panggil sahabat-sahabat dia. Siapa ada rumah besar. Siapa ada bilik banyak. Siapa ada. Minta ambil tupai orang weh. Tupai orang mari tu. Kalau sejid penuh. Kalau sejid ni tak apa, tak muat. Siapa ada tanah di rumah, minta biar dia berikan sikit. Mana tahu hidup orang Islam tu duduk dalam ithar. Duduk dalam dalam menolong. Pergi mari. Jadi,
Ni tempat duduk. Pakaian pun sama. Pas kalau makan ni pula. Bila orang bawa mari orang bawa datang, orang bawa mari makan ni pada Rasulullah. Susu misalnya. Susu satu jeluk. Susu 1/1 bekah. Rasulullah SAW dia fak ni mini dulu. Dia tak nak bini kita makan kenyal dulu dah. Anak kita makan kenyal dulu lepas tu kita pakai hak lebih pada orang dak. Mari pup tu Rasulullah suruh pergi dah. Suruh pergi. Orang pakai Rasulullah suruh pergi dah kepada ahli suffah. Orang miskin tadi tu. Dan dia minta daripada apa? Dia minta daripada sahabat-sahabat kaya tu. Suruh ambil. Orang hak lega-lega, orang hak ada kelawasan, orang hak nampak kaya-kaya daripada sahabat dia Rasulullah tu. Demo minta tolong makan kepada dua orang ni sokmo saya pakai bila. Demo minta makan pada demo ni. Dah, minta cara lah. Cara makan pada dia saja tak apa dah. Kalau muat ide, muat nasi, dah. Buat lebih sikit lah. Nak pada macam cara dua orang ni. Ya Abdul Rahman ke Usman ke artinya Rasulullah dia bagi mencara. Tak luak fak ni bukan nak makan banyak. Ada pun Rasulullah sendiri pun sama. Rasulullah sendiri pun sama. Dia beri apa yang mari pada dia tu, dia tak ingat mula-mula orang sufah ni. Rasulullah tak tinggal ahli sufah duduk lapar, duduk itu perut. Bangang tu duduk pulah perut, lapar dak Rasulullah tak lock gitu. Rasulullah dia guna apa yang Tuhan beri pada dia. Di antara orang kata benar luar biasa, mukjizat. Yang Allah beri pada Nabi SAW. Imam Nabi SAW dengan cara dia tu berdoa, atau dengan cara dia tu celuk tangi dia masuk dalam susu, masuk dalam kuah. Kuah sup, kuah gapo, menyebabkan kuah sup tu tak luak. Menyebabkan susu tu tak luak. Menyebabkan makanan tu tak luak. Ni makna Nabi SAW dia usaha dia cara dia gapo tu. Sehingga apa dia buat satu ketika tu. Orang wari susu kepada dia. Orang wari cepok nak bagi pada Nabi lah. Nak bagi Nabi makan dengan isteri dia tu lah. Nabi tak gaduh isteri dia. Nabi terima susu pup. Nabi masukkan tangi dia dalam susu tu. Celuk tangi dia dalam susu. Buai. Lepas tu suruh seorang sahabat pergi pada ahli masjid semua. Ahli sufah duduk tepi, duduk keliling masjid tu. Maka sahabat pergi. Terutama Anas radhiyallahu anhu acak muka dia tu khadim Nabi. Dia pergi minum. Minum, bakat minum. Minum acik kenyang lah. Dia ni gok. Kenyang. Orang lain pula. Gok. Kenyang. Anas kata, hampir 300. 300 orang. Susu jeluk ni ya. Susu sebekah ni ya. Susu dah. 1 lit ni ya. Misalnya. Cukup 300. Yo. Bos sudah. Fak dia makan siap. Semua kenyang belakor. Hari tu boleh tidur jenera. Anas pun buat kelik mari di rumah Nabi. Anas kata, nampak banyak pada dulu. Dulu nampak tu kurang. Sekali hari tu tak apa, tak sapa. Tak sapa di mana di Bika. Tak sapa penuh. Lepas dia makan siap penuh. Kok mana tahu Lepas tu Rasulullah kata, anak makan lagi? Tak lagi, makan dulu. Makan gok. Kenyang lagi? Kenyang dah. Nampak tu? Kalau ada Abu Bakar, kalau ada Umar, kalau ada Osman, kalau ada Ali, makan dulu demo.
Allahu Akbar. Ha makan, Abu Bakar makan, kenyang. Umar makan, kenyang. Osman makan, kenyang. Ali makan, kenyang. Dia kita nak makan, Rasulullah tanya pula. Makan semua dah. Tak ada luak ni. Ni kata keberkat Rasulullah SAW dia pun makan pada tu. Ni maknanya tu orang yang nak jadi pemimpin kena berakhlak ni. Berakhlak. Mana tu? Kena rapi cok, kena tanggungjawab. Yang boy dik tua ni panasang hala ke dia. Gembek gi buat gapo wai ke dia. Dia nak makan kenyai dulu dengan anak bini dia. Boh lebih tu pakat makan dah. Tengoklah orang dik tua. Tengoklah contoh kita, tengoklah nabi kita, tengoklah rasul kita macam mana. Dia tu mendahului orang lain dulu. Dia mengutamakan orang lain dulu. Barulah dia makan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah duk makan fadlatahum. Mana tu duk makan hak lebih daripada sahabat-sahabat 300 mulut makan tu. Rasulullah makan sutai. Atau yut'imuhum ma'ahum min sa'ir as-sahabah al-hadirin min barmati lahmin wa qalil ajinin. Kadang-kadang dia makan roti cicah daging. Pakat makan. Lebih. Bukan banyak pada dulu. Tak luak. Apa pelik ni? Maka Rasulullah makan lepas pada tu. Kadang-kadang Rasulullah SAW bila tak ada air kan? Rasulullah ambil tangan dia. Tak betul gelas. Maka tubiknya air minum daripada jari Nabi SAW. Curuk. Tengoklah dalam kisah ni dalam Sahih Bukhari. Bukan hadis pelam. Bukan cerita dongeng. Cerita hak benar. Tengok dalam satu hadis. Tadi tu yang kita sebut kata Nabi SAW dia minum. Makan lebih-lebih. Dia bagi hak lebih hak orang makan. Sahabat makan. Tengok juga. Hak kata-katanya Nabi SAW dia sahabat dia makan daging dengan roti. Lepas tu lebih lagi. Tengoklah dalam apa dalam. Dalam Sahih Bukhari dalam kitab babu alamatin nubuwah. Alamat kenabian. Tengoklah. Hak mana ustaz ayat kata Nabi SAW bila air tak ada kering marah di tak ada air nak minum, Rasulullah ambil tangan dia tak di betul gelas. Tubik kat jari dia. Air yang jernih. Curuk pakat minum, sahabat pakat minum. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Daripada hadis Anas dan Jabir bin Abdullah. Masya-Allah, ya tidak gaduh nak makan awal, tidak nak gaduh nak bubuk. Belum orang. Masya-Allah. Bahkan bila datangnya orang mari nak mengaji dengan dia kata apa? Marhaban bi talibil ilmi. Yendi tonrap. Selamat datang. Welcome. Pelajar-pelajar yang dikasihi. Yendi tonrap. Nak sesat yang mari nak mengaji dengan dia. Satu hadis yang diriwayat oleh Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Dia kata satu ketika Nabi SAW duduk di masjid. Muttaki'un ala burdin lahu ahmarun. Duduk apa? Duduk nyengai. Nabi duduk itikad. Bertukar dengan lutut dia. Mana dengan lutut dia? Dengan siku dia. Duduk tukar. Bahasa Arab orang kata muttaki'un. Orang kata duk nyana, duk orang kata ambil siku mari nyana. Cagak situ jadi duk nyana lah. Faqala. Ketika tu Rasulullah duk nyana situ. Di masjid dia. Duk nyana di atas satu burd ni mana satu baju merah. Yang digulung-gulung buat tempat tukar, tempat nyana. Yang di batas kerah kah gitulah. Maka datangnya Safwan ibn Asad dia kata, "Ya Rasulullah, Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm
Nah, aku datang mari nak mengaji ni. Datang mari nak cari ilmu. Mari nak belajar, mari nak menuntut ilmu. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, bersabda kepada dia, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datanglah dengan pelajar. Yendi tuan rap. Nah, nampak tu? Ni mana kata Rasulullah tuan rap dengan molek orang mari ngaji ni. Nabi ayat pula. Nabi sabda pula, inna talibal ilmi latahuffu bihil malaikah. Sungguhnya pelajar orang mari nak seksanan. Nah, malaikat mari duk keliling dia. Mari duk kumkrong dia. Mari duk apa? Mari duk keliling. Nah, dikelilingi oleh malaikat. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Dan malaikat buka sayap dia meneduhkan. Allahu Akbar. Rasulullah buka sayap buat di payung kepada talibul ilmi. Kita tak nampak. Kalau kita nampak kan pakat-pakat nak mengaji berlaku. Masya Allah, Masya Allah. Orang mengaji ni, nah, mari nak mengaji, Nabi kata, marhaban bi talibil ilmi. Semuanya malaikat, nah, mari keliling dia, mari duk likung dia, buka sayap, jadi payung, jadi teduh. Bi ajnihatiha, dengan sayap dia. Fayarkabu ba'duha ba'dan hatta ta'lu ila as-sama'id dunya min hubbihim lima yatlubu. Hadis sahih. Jadi malaikat pakat duk naik belakang masing-masing. Pakat for dia tu mari likung dah sekali. Lepas tu pakat duk naik khabar belakang. Nah, belakang malaikat lain. Duk buka sayap duk teduh tengok suk di langit mana? Langit dunia. Tinggi sak naik. Apa for dia dicai? For dia suka. For dia yindi kepada apa? Kepada orang mari nak belajar. Nabi SAW royak kepada dia ni. Nah, Safwan ibn Assal. Nah, Masya Allah. Pak kita pun sama. Dan anak murid mari nak mengaji, kita bermarhaban bi talibil ilmi. Royak dia lagu tu dulu. Nah, yindi. Nah, tuan rap orang mengaji ni. Maka tengok Nabi SAW tu dia sambut. Dia tuan rap pelajar tu dengan senyum manis. Dengan apa? Dengan terhib. Dengan apa? Dengan sambutan yang baik. Dan bagi tu juga dia apa? Dia pesan pada umat-umat dia supaya sahabat dia dan umat dia supaya baik pada talibul ilmi. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala liman jaa'a yatlubul ilma marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Nampak tu? Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Majah dalam Kitabul Ilmi dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak wa qala hadithun sahihun thabitun. Mana apa sini? Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, tatkala dia berkata kepada orang yang datang mari nak mengaji. Dia kata apa? Marhaban bi wasiyyati Rasulillah. Selamat datanglah dengan orang yang dipesan oleh Nabi SAW. Yang ditanrab. Samrab kunti. Nabi dai. Wasiat. Hai tamdi. Hai tanrab. Hai di. Maka orang yang main ngaji ni pengata orang yang dipesan oleh Nabi. Pengata budak fak. Budak yang pesan yang dikiring oleh Nabi SAW. Ni. Kriteria pen nak seksa, kau ni pen dekti tu. Apa mengata? Fak. Hai dule. Krai fak kap? Nabi fak. Mari. Hai apa? Fak. Hai. Dule. Hai. Atau tonrap. Doidi. Mata? Suruh. Samuk. Sungguh. Dah tonrap. Suruh. Cara dule molek. Lagi pula adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata idza ra'a talabatal ilmi qala marhaban bi talabatil ilmi wa kana yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darimi dalam Sunanihi dan berkata Al-Albani la sahihah hadza isnadu rijalihi mawthuquna ghairu Amir ibn Ibrahim falam a'rifu.
Jadi Abu Darda dia apabila dia nampak pelajar-pelajar mari nak mengaji, maka dia berkata, marhaban yindi tonrab, selamat datang bitalabatil ilmi, dengan nak seksa pelajar-pelajar. Dan dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW dia telah pesan supaya kami tu cara dule rapi cop tonrap pelajar-pelajar ni Rasulullah SAW. Begitu juga kita dapati bahawasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu idza ra'a asy-syabab yatlubuna al-ilma, dia berkata apa? Marhaban bi yanabi'il hikmah wa masabihidh dhulmi khilqan ath-thiyab jududil qulub hubbasul buyut raihanu kulli qabilah. Tengoklah dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa fadlihi li Ibn Abdul Bar. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia nampak pelajar-pelajar, pemuda-pemuda mari nak belajar, mari nak mengaji, dia kata selalu dah, dia berucap, dia kata marhaban bi nabi'il hikmah, yindi tonrap, selamat datanglah dengan, dia kata ya nabi' ni mana kata mata-mata air hikmah. Masabihidz zulam, pelita-pelita, pelita-pelita yang boleh menghilangkan kegelapan. Khilqanis thiyab, yang baju mereka itu baju, orang kata baju sederhana, baju orang kata tidak baju buruk. Kalau ke pelajar-pelajar susah. Jududil qulub, bersihnya hati mereka. Hubbasul buyut. Mana kata hubbasul buyut? Hubbasul buyut mana kata? Pelajar-pelajar yang apa kata yang kena bertetap di tempat. Nampak tu? Duk berak, duk asrama, duk gapo, tak boleh kelik rumah lah. Dia main ngaji khodo di pondok. 40 hari, seminggu sekali, 20 hari sekali baru kelik rumah tengok mak, tengok pak. Raihanu kulli qabilah. Mana kata? Bunga apa? Bunga raihan ni. Raihan ni bunga gapo? Raihan ni bunga lavender apa? Raihan mata bau. Orang yang bau sedap yang menjadi wakili daripada tiap-tiap kabilah. Moga mari pada kampung, hari mari pada Taning, hari mari pada Afrika, hari mari pada Kamboja. Kalau kita ngaji di luar negeri kan, kita ngaji di Pakistan ke di mana, ya campur-campur negeri ya. Raihan mana kata orang bau sedap, mari ngaji. Orang lain duk hijau alik, duk makan gaji alik, duk ada upah, makan upah orang alik. Ya tinggal, main duk main ngaji. Dia mana orang bau sedap. Masya Allah. Ni siapa yang berkata ni? Iaitu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara yang mana kita nampak Nabi SAW, dia akhlak dia terhadap murid-murid dia, terhadap pelajar-pelajar yang belajar dengan dia. Tadi kita dengar kata Nabi tu dia cara habis. Cara pakaian, cara makan ni, cara tempat duduk. Sekarang ni pula tu kita mari tengok pula. Berkenaan dengan berunsur-unsur dalam membeli atau memberi pelajaran atau mengajar mereka. Nabi dia dia mengajar para sahabat dia tu tadarruj, tangga ke tangga, tangga ke tangga, bertingkat, satu demi satu tingkat, atau berunsur-unsur. Kecek dengan bahasa mudah-mudah, tilak ni daripada hak basic kepada hak payah sikit, dan kepada hak payah lagi kepada sub. Ni Rasulullah SAW dia ngajar cak apa cak dia ngai kau. Lepas tu ya kho berat. Kalau kita kecek kata juga yang mula di start di dia satu. Baru dia satu nak laju sikit dia dua. Baru dia dua nak laju sikit dia tiga. Baru nak laju sikit dia empat. Baru nak laju sikit dia lima. Ada setengah tu dia ni ada juga. Walau bagaimana nak kata Rasulullah SAW tu dia tu beransur-unsur, atau beransur-unsur dalam apa? Dalam pengajian.
atau dalam pembelajaran atau dalam dia tu mengajar ke apa? Mengajar mudah-mudah dulu. Supaya ke apa? Supaya sahabat tu boleh timu dengan mudah dan boleh patibat selalu dah. Dai, nah, rian ngai-ngai kon. Leka dai patibat lei. Dah, tilak ni. Bila mudah, bila mula daripada mudah. Mudah lepas tu khonai. Seperti mana kita katanya buku Agak. Agak dulu tu benar halal bagi sahabat. Dulu tu halal. Mana terpakat-pakat minum belakang. Lepas pada tu turunnya ayat. Nah, jangan kamu mendekati masjid dalam keadaan kamu mabuk. Mana tu di sini jadi agak tu benda apa? Benda makruh lah. Nah, belum nak sampai pada haram tu. Jadi makruh. Bila lama-lama tu turunnya ayat ke apa? Ya ayyuhan ladhina amanu, hai orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Lepas tu lah baru turun haram. Mula-mula halal, lepas tu makruh, lepas tu jadi haram. Memang kata ia sikit. Ada kali gogak ludah tu kejut. Nah. Jadi tujuan nak mudah-mudah dulu, lepas tu nak mudah beramal, mudah patibat, barulah yogi pada payah. Nah. Seperti mana Nabi hajar. Nabi hajar sahabat dia. Lepas tu dia hajar pula, dia tengok orang tu sara mana. Kalau budak dia ngajar baik ni. Orang tua dia ngajar baik ni. Kalau seorang muda dia ngajar baik ni. Semua kita lah. Kita nak ceramah tanya dulu. Pia orang dengar nak mari ni. Dia mahu tahu kapung. Kapung kita kecek pasal kapung. Pia nak dengar mari ni. Pelajar kita kecek pasal pelajar. Pia nak dengar mari ni. Dah. Fok lapis ustaz saja. Dah. Fok. Dah. Sekolah saja. Kita kecek balang. Ni kecek dengan pia dengan fak anamai, fak setanasuk kecek balang. Kena lagi ceramah fak dadu dengar, kecek balang. Kita nak pergi ceramah fak takmir dengar, kecek balang. Nabi pun tengok orang. Dia kata yuhaddithun nasa biqadri uqulihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengajar tu tengok fikir, tengok keadaan orang dengar tu. Nampak tu? Kadang dia kecek semua kita. Bila kita fatwa misalnya, kita jawab fatwa kepada orang seorang, jawab baik lain. Bila kita jawab kepada orang ramai tu baik lain. Kadang-kadang jawab pada orang seorang ni hanya. Kalau dia jawab kepada apa? Kepada orang beramai ni dan masa perspek, soalan lain banyak, kena jawab pasal pendek-pendek. Lepas tu ajak suruh kita tengok semula atau dengar semula. Saya nak, misalnya ustaz nak oyak mula dah dengan cara laik tu. Mana tu tak sama lah. Jadi tama-tama kalau orang bermaksud Islam, semua kita pergi di Shanghai kan, di dakwah dia mula-mula kena Tuhan dulu. Lepas tu suruh tinggal babi, suruh dah tinggal makan babi, suruh tinggal apa nama tu kau dulu lah. Dia mengata pasal pakaian ni mana kita tepus diri lah. Masa kita pergi pada mengata run rack dulu tu, kita pergi di Shanghai. Naik cok kereta di satu tempat di Muhammad Nabi bawah ni. Naik pula masuk dalam kampung sampai ke 10 kilo, 20 kilo. Imam jalan kaki, imam. Dia heret dengan kereta galo. Dia buat kabak di belakang, lepas tu heret kereta galo. Kalau ada jalan lagi lakah sungai, lakah carok, lakah getok niti kat tu kan ni. Siapa sana pak tu? Siapa di kampung dia tu? Fak dia soncai masuk Islam. Kita beroyak Islam. Bila-bila kita dah royak Islam tu, kita kena lari naik atas gerai. Buat apa? Anak babi saja.
Duk mari duk belik kat kaki. Selera. Nah, dengan anjing, dengan babi, dengan apa. Nah, kemudian kita naik atas gerai. Suruh tua-tua dia tu ambil kurung lah atau hamak-hamak jauh. Fak dia mari likung wai kapung. Maka ada setengah daripada dalam jemaah kita tu dakwah ada mani faham. Orang mangan faham ada tak faham tok nebel tu dia boleh kecek bahasa Sia tengah misalnya. Tok nebel pula duk balik dengan bahasa gapo dia lah. Masuk Islam pakai asyhadu alla ilaha setiap kapung 30 keluarga, 40 keluarga. Kadang-kadang hak tekak panjang, ada hak hak lingo ya buh besi, ada hak mulut ya pelik-pelik lah. Hak tekak ya buh besi panjang. Ya buh besi banyak, dia bergelai panjang dia tekak dia. Mana tu benar lagu tu. Kita kena ayat so yang ni bah kalau dah. Masuk Islam pak so tu keluar halu bukan dia lagu tu. We pahal dulu, we pahal so ruwa-ruwa. Bila Islam masuk dalam hati dia masuk dengan samak cai. Kadang-kadang setengah-setengah orang 3 tahun. Duk semaya, nak teras semaya, nak teras. Tak ada masuk Islam lagi. Nak teras semaya, nak teras puasa, nak teras dulu. Nampak sedap, nampak boleh duduk, nak masuk Islam. Tak ada apa. Ternyata kamilang seksa Islam you. Kamilang suncai Islam. Lama dah, setengah-setengah demo. Supaya, yang mana tu berita katanya. Cem ke apa? Cem low. Muay pelam ke boxing ke. Artinya gocah katanya adanya dia gocah muay look gitulah. Boxing dia. Masuk Islam. Dia kata dia dah soncai Islam lama dah. Betul lah mari dengan Mari dengan penyakit virus corona ni kena duk kurung diri dia dalam rumah. Lepas tu dia dak mikir, kok mana? Dengan virus so nak lawan tak boleh. Cina pun teknologi tinggi. Boleh terkenal orang, boleh abang kata boleh SIM dalam kepala orang lah ni. Ambil SIM sepanjang SIM terosak mari sumak di kepala orang. Nak tahu tu hidup mana, yo ya di gapo panas sejuk gapo namu. Amerika panas, wak gotu, wak goning bakat teknologi tinggi. Tapi nak lawan virus corona tak boleh. Bukan ni. Ya ro mikir. Maka dia iklan masuk Islam. Masya Allah ingat. Jadi dia duk mikir lama masuk Islam. Maka alhamdulillah Tuhan buka hidayah dia masuk Islam. Begitu juga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak sehaja. Berat sekaligus dak sikit-sikit seperti mana dia ajar. Dia royak pada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dia panggil dah 3 kali. Hei Mu'adz. Maka Mu'adz jawab labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Qala lahu ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidqan min qalbih illa harramahu Allah 'ala an-nar. Nampak tu? Dia panggil Mu'adz, mari. Mu'adz tu, ya, saya ni sahut. Lepas dia panggil, dia kata, dia bersabda pada Mu'adz. Dia kata, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah dan Rasul dan Muhammad sebagai pensuruh Allah. Dengan yakin dan benar hati dia tu, malaikat Allah Subhanahu wa taala mengharaikan dia ke atas api neraka. Dia suruh mengucap dulu. Lepas tu yakin dulu. Beriman dulu. Maka berkata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhan yattakilu. Fa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'attuman ay khurujan wa qararan min ithmi kitman al-ilmi. Berkata Rasulullah dia kata, Mu'adz, tidak ada orang yang bersaksi bahawasanya Allah sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan malaikat Allah dan Muhammad adalah pensuruh Allah dengan yakin dan benar hatinya, malaikat Allah mengharaikan dia masuk syurga. Mengharaikan dia tu daripada tubuh dia daripada neraka. Maaf.
Maka Mu'ad tanya, "Hai Rasulullah, boleh tak saya nak kat orang? Boleh tak saya nak wawa? Boleh tak saya nak perakat apa yang Nabi royak saya ni?" Rasulullah kata, "Sah. Sah lagi lah. Kalau mau royak lagu tu, nanti orang pakat tak ada khijah lah. Orang tak ada semaya lah. Orang pakat tawakal lah. Tak ada buat amal lah. Yang moga orang sekadar cahaya dengan hati kata tidak ada Tuhan malaikat Allah dan Rasul sebagai pensuruh Allah. Sekadar tu dia kata tubuh kita tu harai dah di atas neraka. Jadi Mu'ad lagi royak pada orang amal-amal. Nah, maka Rasulullah tersah. Nama ke kalau pergi royak sekadar tu, royak lagu tu, orang tak semayah lah. Sebab apa? Dah aku beriman dah, yakin dah tidak ada Tuhan malaikat Allah dan Nabi Muhammad sebagai pensuruh Allah, maka cukup lah. Harailah diri aku atas neraka tu. Rasulullah tak sewi Mu'ad pergi royak. Nampak tu? Maka Mu'ad duk sipel taruh dalam diri dia tu. Tak ada royak kat orang. Sampai kepada dekat-dekat dia nak mati dengan ta'un. Dia pergi kena ta'un amwas ke. Nah, di situ tu Abu Ubaidah mati syahid dengan ta'un. Dan dah hak kena virus ni. Nah, ta'un wabak ni. Dan Mu'adz bin Jabal pun elok juga kena kat situ. Berkat dia nak mati ke apa tu. Dia royak kepada sahabat-sahabat, hak ada lagi dia kata aku nak royak satu benda, belum aku nak mati ni. Aku bimbang takut aku ni masuk dalam gulungan orang yang tusuk ilmu. Ialah Rasulullah royak diku katanya tidak ada seorang pun yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah dan Rasul Muhammad sebagai pensuruh Allah dengan yakin pada hati dia malaikat tubuh dia tu dia harai di atas neraka. Mati situ. Ni makna dia takut. Nah, takut masuk dosa. Jadi dia tu berdosa, tak apa, tak itu. Jadi Rasulullah tu tak sewi royak lagi lah. Buat apa? Kalau royak di manusia tak semayah lah. Nah, buat apa? Cukup ni hak ni ya. Ni hebat ni. Anas pun maaf. Mu'ad pun duk taruh sipel sengok dekat dia nak mati baru dia royak. Masya Allah, Masya Allah. Nah. Nampak tu? Ni nah, tengok Nabi SAW. Dia ni. Nah. Ya. Jaga. Tak sewi manusia tu. Nah. Duk pergi pahal sekadar tu. Katanya sekadar mengucap 2 kalimah. Lepas tu, tak ada semaya dan apa takut. Jadi, nah. Rasulullah tak ada izin kepada Mu'adz suruh royak hadis ni. Nah, suruh royak benar lagu ni. Takut orang apa? Orang duk tinggal tak ada semaya, tak ada gapo tu. Begitu juga datangnya kepadanya seorang Arabi yang mari tha'irur ra'si. Nah, tha'ir. Nampak tu makna mari duk belik subai. Nah. Atau dengan keadaan rambut yang serabing. Boleh juga. Nah. Nampak tu? Maka dia mai tanya, "Ya Rasulullah, hey Rasulullah. Akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah." Cuba cerita pada saya sikit berkenaan dengan apa yang Tuhan fardu ke atas aku daripada semaya ni. Maka Nabi SAW bersabda ayat kata, "As-salawatul khams." Ialah semaya 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'a. Malaikat kamu pergi semaya sunat. Buat benar sunat. Mu nak buat lebih ratu ya dia tatawwa' lah. Nak buat semaya 2 rakaat belum zuhur ke, belum isya ke misalnya, belum subuh ke, dia tatawwa', dia sunat lah. Tak ada wajib. Maka dia berkata, "Akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam." Cuba cerita pada saya, apakah yang Tuhan fardu ke atas aku ni daripada puasa ni? Maka Nabi kata, "Syahrul Ramadan." Wajib pada bulan Ramadan tu wajib puasa 30 hari. Illa an tatawwa'a syai'a. Malaikat kamu nak puasa sunat, puasa puasa luar pada tu tak ada gapo lah. Jadi tak ada sunat. Maka berkata pula Arabi tu, "Akhbirni bima farida alayya min az-zakat." Cuba cerita pada saya apa yang difardu ke atas aku daripada zakat ni. Maka Nabi SAW cerita kata, Nabi pun cerita
dengan syariat-syariat Islam tu, semualah. Faqala ar-rajul, maka berkatanya seorang lelaki ni, walladhi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la unqisu mimma faradallahu alayya syai'a. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa, atau qala dakhala al-jannata in sadaqa. Akhrajahu al-Bukhari dalam kitab as-Siyam, dan Muslim dalam kitab al-Iman. Hadis Mu'ad tadi pun dikeluarkan oleh Al-Bukhari daripada hadis Anas. Maka bila Rasulullah ayat kata hak wajib 1, 2, 3, 4, boleh lebih pada tu jadi sunat lah. Baik puasa, baik zakat, baik apa, baik semaya. Maka dia ni berkata, Arabi ni dia berkata, walladhi akramaka, demi Allah yang memuliakan kamu wahai Rasulullah, la atatawwa'u syai'a, aku tidak mau nak buat benda hak lebih sedikit pun, tak semaya sunat, tak se puasa sunat, tak se buat gapo sunat. Pada nak buat hak wajib ni cukup. Nak buat hak wajib ni cukup, tak se kurang sekak abuk. Tak se lebih daripada apa yang difardu Allah kat atas aku. Maka Rasulullah kata, aflaha in sadaqa. Dan ini berjayalah kamu kalaulah dia tu berjayalah. Dia akan berjaya kalau dia tu benar apa yang dia kecek tu. Atau Nabi kata, dakhalal jannata in sadaqa, dia tu akan masuk syurga sekiranya dia benar di atas perkataan dia tu. Mana tu? Sekadar kita semaya fardu cukup, tak kurang sikit abuk. Dan puasa fardu cukup, tak kurang sikit abuk. Zakat apa yang di fardu tak kurang sikit abuk, sekadar tu pun boleh masuk syurga dah. Tapi buat apa mari benda sunat, mari benda tu? Sebab itulah. Kita nak beri Tuhan kasih pada kita. Nak tapung apa yang kita rasanya tak cukup. Kalau kita tahu tak apa semaya subuh tadi. Kalau kita tahu tak boleh 100% teng. Siapa itu dia, bumi dia, siapa kek dia, siapa itu dia tu. Maksimum tu. Siapa teng 100. Tak apa. Kita tahu, takut boleh 20 ya kadang-kadang. Kalau semaya Esya malam tu, kita tahu kata kita ni boleh 100%. Tak tahu. Sebab itulah suruh. Tuhan cik di akhirat esok tengok semaya kita, zuhur kita kurang, asar kita kurang, puasa bulan Ramadan kita kurang sebab kita buat dosa kita. Giduk ngupak, giduk, balah ngorang, giduk gapo. Tengok kurang dari segi amalan ibadat ni. Hak wajib ni. Sebenarnya kita kerja tak cukup 8 jam misalnya. Lepas tu Tuhan suruh kita tengok amalan sunat dia. Ya semaya tak sunat belum zuhur, lepas zuhur. Ya semaya tak sunat belum subuh. Ya biasa semaya, biasa puasa sunat tak? Puasa 9 hari lepas hari Syawal tak? Puasa go to go ni tak? Kalau ada ambil tapung cukup waktu. Kalau waktu cukup 100% dah ambil hari ni, dia tambah tak apalah. Dia tak payahlah. Sebab amalan fardu ni, Tuhan kata, Allah Subhanahu wa taala, dia tu di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala kasih ialah amalan fardu. Tengok molek. Di antara amalan yang Tuhan kasih, iaitu amalan yang Tuhan kasih, amalan fardu ni. Maka dia bila kita pergi buat hak Tuhan, kamsang Tuhan kasih. Tuhan benar hak Tuhan kasih ni, kita pergi buat. Setengah semaya Tuhan kasih, kita pergi semaya. Semaya fardu. Puasa 30 hari Tuhan kasih, kita pergi buat amalan Tuhan kasih. Nampak tu? Dia bila amalan Tuhan kasih, kita pergi buat. Tuhan kasih pada kita. Tetapi orang hak Tuhan kasih. Saat ni amalan Tuhan kasih. Amalan fardu. Orang hak Tuhan kasih, orang wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasalah hamba-Ku mendekati diri aku, mendampingi diri dia dengan aku, dengan suka melakukan benda sunat, puasa, sunat semaya, sunat sedekah, sunat.
Duk usaha duk kacau-kacau hatta uhibbu. Hatta uhibbah. Saya ingat aku kasih pada dia. Anu amalih tu kasih, hak ni orang tu kasih. Betul lah. Jadi disyaratkan semaya sunat. Disyaratkan buat benda-benda sunat. Kita dengan toke kita baik lain. Seperti tu juga. Misal, toke kata kita hijau buku apa? Lapis kat buku 4. Buku lapis kita pun 4. Selik pun bak. Mari dengan tu tekan butang 4. Buku 4 tekan butang 4. Oh, toke cak baik benar apa? Kita buat amal hak yang nak. Tapi kalau lah kita mari buku ni, kita mari dah. Duk dapat kedai dia, duk sapu-sapu, duk sipai, duk akik go tu, akik go ning, duk buat bersih, gonyoh dapat kedai dak buka lagi. Tempat kerja dak buka lagi tapi duk dapat rumah. Toke duk clear dalam wang compit. Oh, yang ning masya-Allah, mari pagi hari buku ni mari dah duk sapu, duk gapo cuci, duk halih. Pasir-pasir, duk halih batu-batu ke apa nama tak dapat kedai. Bawa sudah kerja buku 4 katuk gang, tu duk luar lagi, duk sapu-sapu. Bukan duk tunggu bini mari dak. Mutu dak ada tapi tak ada klik lagi duk sipai duk gapo toke pun jenguk klik. Dak klik lagi. Apa klik lagi sipai sudah esok sedap klik sikit. Nak tanya kata toke kasih dak orang lagu tu. Oh toke kasih. Susu toke tok dia pen warna. Susu toke tok dia pen peratan. Pen ni pen go to pen go ni. Apa? Demoning ratngan. Begitu juga orang suka ibadat. Hak wajib tak apa aku buat dah. Hak sunat aku pun suka nak buat dah itu hai kasih. Dia tu hai kasih tak apa lah. Masya-Allah ni. Kata demon ni ayat kata, kalau gitu saya tak sewa harga lain. Saya nak buat hak benar fardu cukup sempurna tak saya kurang sikit abu. Nabi kata kalau buat betul lagu tu hak mung kecek syurga. Atau mujayo. Tapi kita tak tahu kata kita buat amalan ni cukup dak. Ni bos saya takut tak cukup. Dah cukup neraka lah apa. Tak siapa orang nak 100 kita buat boleh 92. Orang nak 100 kita boleh 99. Tak boleh kena cukup 100 lah. Pas nak cukup 100 tengok amalan-amalan lain dah tak. Kalau ada tapung cukup 100. Ya saudara dikasihi. Itulah di antara apa yang Rasulullah SAW dia guna ke apa? Guna mengata beransur-ansur. Tilanit dalam nak ngajar, nak royak, nak gapo. Nampak tu? Banyaklah kita dapat Rasulullah SAW juga dia apa? Dia kecek dengan orang mengikut akal fikiran. Tengok keadaan dia tu. Sebab itulah Siti Aisyah dia berkata, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Dan hadis ni dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab dia, dalam khutbah sahih. Min fi khutbatin sahihatin sad 30 dan Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan Abi Ya'la dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah perintahkan kami supaya kami tu kita menurunkan, menata kita cakap dengan manusia, kita mengajar orang turut akal, turut uai, turut apa? Turut fikiran dia tu. Kita ngajar anuban, dia tak sama dengan ngajar mahalai. Anuban ngajar mudah-mudah ya. Sampai saya buka surat gapo ni? Aku besar 3 patah. Ada ramah-rimah. Balik pak, aku besar 5 patah. Ada ramah singu. Balik pak, kat mana? Kita apa lagu ni? Aku 2-3 patah parok ni. Bawa kita pergi baca belakang dia ni. Mok samrap dek Ayub. Mai teng sampai. Mata dek dia nak sangkit. Dia buka pak. Gapo ni? Gajah. Gapo dia gajah ada. Kena kecek, kena tanya, kena gapo. Ada gapo kena tanya ni. Ada gapo tajam tu. Kena tubuh dia besar. Kena mata dia halus. Budak tu. Panggil tu duk tang kam-tam. Bila mari duk tang kam-tam di kepala dia nak mikir. Bila nak mikir, dia cari apa tak boleh, tanya mak dia.
mek, we. Nah. Wak po rajah ni, wak po. Tamai. Leo ngai. Nah. Mana tu? Budak. Masa dia lagu tu. Bos tengah surat pula kita balik pak. Aku banyak sikit weh kau nak tengok. Kita puas lagu tu apa? Duk ukur dengan otak kita. Otak kita weh sering wahai baca, weh sering aku halu. Penuh muka. Ramah tak berakhir mana. Tepi tu. Duk baca. Tak apalah kita. Dia budak-budak yang nak ramah banyak. Yang nak. Bang kata padan dengan otak dia. Sebab tu Nabi suruh kecek orang tu. Padan dengan otak dia. Semua kita kecek dengan orang tua. Hak tak khabar. Hak pasal tua dah. Kena kecek sebagai budak. Tanya kat tu. Ya pun suka kecek kita. Apa? Orang kita ni. Tuhan rakyat kata. Dia mari daripada budak. Lepas tu dia. Kalau ada remaja. Muda ke apa nama yang dia tua. Lepas tu dia klik. Klik ada budak mula. Jadi otak dia budak. Dari segi otak pun. Otak orang tua dengan otak budak nak dekat-dekat. Bila dia tua tu. Yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'ah. Dia sepakah dia lupa, dia tak khabar, dia gapo. Dia kecek suka, semua budak alu kecek dah gapo dia kata. Abah. Gapo tahu. Yang nak tepo tahu. Orang tua pun support tu. Dah kecek orang kita nak ngepek apa dia. Tu dia bawa dia jadi budak. Dari segi pengetok otak fikiran dia. Dari segi fizikal dia ke apa nama tu. Atau dari segi bentuk rupa dia apa sebab budak juga. Daripada tak boleh jalan. Budak halus tak boleh jalan. Kena musim mutar. Mengata balik kau tu balik ngakak. Bawa tu boleh jalan kena pergi kereta, pergi dinding jalan. Orang tua apa lagu tu. Bawa tua esok dia pergi dinding jalan, pergi tukar. Bawa budak panas sikit, budak naik kereta tolak. Orang tua pun naik kereta tolak, dia tua dah. Budak boleh jalan sendiri. Bawa tu belum tua sikit, dia boleh jalan sendiri. Bawa lepas tu kena pakai tukar. Budak pun kena pakai megai tukar. Apa nama tu? Sangat cuba je. Dengan tu kita kecek dengan orang ni tu why dia. Sebab ustaz pergi kecek dalam group. Dalam staff ini. Abang tepat. Pengata orang duduk raksa. Orang yang septik. Budak-budak. Orang duduk dalam group lagu tu. Kecek lagu tu. Orang duduk dalam group besar tu. Kita kecek balai. Tengok kadek. Tengok kadek. Kita kecek apa orang nego. Kita kecek balai. Kita kecek apa bomong. Kita kecek balai. Tengok. Kita menurunkan. Jangan nak kecek supaya semua tak boleh. Sebab itulah. Terkena ustaz. Bila ustaz khutbah kena tebik kapung banyak. Saya kata tengok orang depan saya kapung. Mungkin saya duk berpidato tak apa ahli bahasa. Duk kecek bahasa-bahasa gimana tak ada pehel balik kamu pula. Tengok we boleh keseh. Kapung kita kecek bahasa kapung. Misalnya kalau boleh kita kecek dengan orang hilir, kita kecek bahasa orang hilir. Bila kita kecek dengan orang darat, kita kecek bahasa darat. Kalau kita kecek dengan orang bandar, kita kecek dengan bahasa bandar. Lagu tu dah mulai. Sebab ada murid kecek pergi ngajar kok Tai, kok dai Pak Tai Tuan Bun. Leng Tai nono pe. Kalau kita pergi kecek dengan bahasa dengan bahasa sia tu, dah start puas. Dia brok Tai bahasa dia. Roy Chang. Misalnya. Ya sedap lu ya. Iyalah sedap kita, tak sedap ni. Apa? Susah nak kecek dak pandai. Mana tak cara-cara tu. Ini mana tu Rasulullah dia apa dia hajar masya-Allah. So kecek ke apa? Kecek video pehe. Nak kecek macam mana nak pehe tu. Ini di antara cara teknik ngajar Nabi SAW dan akhlak Nabi dalam dia ngajar. Hari ini kita sudah tutup insya-Allah. Ruangan kita ruangan hidup sederhana ni. Lepas pada ni insya-Allah kita nak bagi kecek hari Ramadan pula. Mula pada besok insya-Allah. Dan Ramadan tak lama dah kan. Ada keberjumpaan kita. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan ilaina. Ya Allah.
Dan widailah kami dengan Ramadan dan Ramadan boleh mari berjumpa dengan kita dalam keadaan kita ni sihat dan afiah, dalam keadaan kita ni tidak ada penyakit, tidak ada gapo, boleh kita bersama dalam hidangan buka puasa, boleh kita bersama dalam berdiri dalam kita semaya tarawih. InsyaAllah kita berdoa. Kalau tak boleh Tuhan mana kata tidak diizin lagi, kena semaya rumah, kita semaya rumah. Adik kita ramai. Keluarga kita besar juga. Semaya rumah. Gila ke? Anak kita ramai. Oh, Masya Allah, bagi orang anak yang ada anak, yang kata 5 orang, 10 orang. Buat gila tak apa. Gila semaya tarawih, 2 rakaat sore. Oh, serenok. Mana tahu? Serenok lagu tu. Anak dia ada seorang tu. Ya, anak dia tu mengata wahai Quran. Ada hak hafid, habis dah, ada hak baru dak hafid dak apa. Pakai gila fak dia. Dia ada temen semangat. Mak semangat, pak semangat, tok semangat. Mari gila ke, kita buat gila ke. Gila ke semaya rumah. Cari tempat luah-luah. Hafal sejadah situ berderet. Lepas tu buka kipah. Tak ada sorwo. Panas sangat. Pasal bubu situ. Serenok insya-Allah saudara dikasih pada bulan ni, bulan Ramadan ni insya-Allah kita serenok beseng kita pula. Beseng atau betuk ada masalah tak ada apa. Di luar kita mari itu di rumah. Insya-Allah kita minta semoga Allah Taala menyampaikan umur kita dan menerimakan umur kita dan mengampunkan dosa kita dan menjauhkan kita daripada api neraka dan masukkan kita syurga insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.